Allah Ta'ala memerintah supaya kita membawa Islam yang menegakkan tauhid, menolak syirik, menolak kufur, menegakkan ma'ruf, perkara yang baik, dan menegah perkara yang mungkar. Kalau bawa Islam itu, maka akan jadi susah. Allah berfirman, La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang kafir yang menentang Islam dalam negeri, yang membawa kesenangan dan kemewahan. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam dunia hari ini, mana-mana negara yang diperintah oleh orang Islam, yang bersedia untuk tidak menjalankan syariat Islam, maka negara itu akan mendapat kemudahan pinjaman daripada bank dunia, daripada tabung keuangan antarabangsa. Negara-negara kuasa besar dunia bersedia untuk berniaga dan memberi keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Maka boleh harta benda dan duit yang banyak. Itu di peringkat antarabangsa. Maka Allah mengatakan, La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Jangan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga umat engkau yang menegakkan Islam ini, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang kufur, yang menentang Islam, yang berliga-liga dengan bebas dengan harta benda dan kekayaan dan kemewahan yang ada pada mereka. Jangan terpengaruh. Mata'un qalilun. Semua itu hanyalah kesenangan sedikit jua dalam dunia ini. Sementara dalam dunia ini sahaja. Allah Ta'ala kata, mata'un qalil. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka ke dalam neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad. Neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat. Dengan mereka mengundi kerajaan yang membenarkan maksiat ini, mereka ikut sama menjadi umpan api neraka Jahannam. Mereka ikut sama kerana mereka menolong. Kerana barang siapa yang menolong perkara yang baik, baik. Yang menolong perkara mungkar, mungkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu perintah Allah Ta'ala. Barang siapa yang menolong perkara yang baik, maka tegaklah kebaikan itu, walaupun dia susah di atas dunia. Dia mati, pahala siapa ke dia berpanjangan. Terus siapa? Kerana dia menegakkan kebaikan dengan perjuangan dan usaha dia. Barang siapa yang mendukung perkara yang mungkar, walaupun dia dapat senang, mungkar itu berjalan dengan sebab dia sokong, dengan sebab dia dukung, dia mati, benda tu berpanjangan. Siapa juga ke dia? Dosa itu. Siapa? Berterusan. Terus siapa pada dia juga? Itu mata benda yang sedikit saja. Mata benda yang sedikit di atas dunia, tempatnya dalam neraka Jahannam. Dalam pengajian yang lalu kita dah sapa hadis, khudul ata'a ma dama ata'an, fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khudhu yamna'kumul faqra wal haja. Ambillah pemberian kalau itu pemberian. Kalau yang diberi itu rasuah dalam perkara agama. Apa makna rasuah dalam perkara agama? Maknanya diberi benda kepada kita supaya yang halal kita kata haram, yang haram kita kata halal. Diberi benda kepada kita supaya kita menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak orang yang nak menegakkan syariat. Dapat benda kita tolak orang itu. Itu rasuah dalam perkara agama. Barang siapa yang
ambil benda tu, Rasulullah kata, maka jadi papa kedana. Yang tak ambil, Tuhan peliharakan dia daripada papa kedana. Itu dia. Maknanya duit yang diambil itu tidak berkat. Tidak diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duit itu makan jadi darah daging. Berikan anak bini jadi darah daging anak bini pula. Terus dalam keadaan menjadi duit yang celaka, yang tidak membawa berkat kepada darah daging kita, dan melahirkan zuriat-zuriat yang celaka, bukan zuriat-zuriat yang baik. Hasil daripada makanan kita makan dengan duit, wang, kesenangan yang seperti itu. Ini makna daripada ayat ini yang kita kena faham. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, nak buat takut ke Tuhan, ini Tuhan tegur, Tuhan larang. Kalau aku ambil hak ni boleh senang aku di dunia, tapi celaka di akhirat. Orang yang bertakwa saja yang fikir begini. Orang yang tak ada takwa dia tak fikir begini. Dia fikir ambillah dulu, gamulah dulu, dah dia apa? Itu orang yang tidak ada takwa. Orang yang ada takwa, dia nak ambil takut pada Allah Ta'ala. Maka dia tak berani. Barang siapa yang takwa, takut pada Tuhan mereka, yang menjaga diri dia untuk taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga itu. Kekal selama-lama dalam syurga itu. Nuzulan min indillah, mereka turun menjadi tetamu di sisi Allah Ta'ala. Mereka masuk syurga menjadi dhif Allah Ta'ala, menjadi tetamu Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ni atas dunia boleh nasib buku je. Boleh nasib buku je. Ni gua nana dah. Ini Tuhan sebut jadi tetamu Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kekal selama-lamanya. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah yang terbaik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini penutup kepada surah Al-Imran yang memberi makna yang besar kepada Nabi SAW dan kepada umatnya yang berjuang untuk menegakkan Islam. Jangan terpengaruh dengan segala pembangunan, segala kekayaan, segala kemegahan yang ditunjukkan. Hebatnya kerana duit banyak, buat itu, buat ini. Jangan kamu terpengaruh. Terpengaruh dengan benda-benda yang senang itu, lalu kamu meninggalkan syariat Allah, jangan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan kerajaan Islam di Madinah, kadang-kadang tanya isteri dia, ada makanan tak hari ni? Tak ada makanan. Puasa hari ni. Siapa begitu? Siapa berpuasa? Ada di kalangan sahabat yang tidur dalam masjid, bubur batu buat sendal perut kerana lapar. Kita tak sapa lagi tangga tu. Tak sapa lagi. Buah muting banyak lagi. Buah muting dalam rok banyak lagi. Ini tak sapa, ni tak ada apa. Sehingga meletakkan batu di atas perut mereka, menahan kelaparan. Sebabnya kerana mereka memahami ayat ini. Memahami ayat ini biarlah susah. Oleh kerana itulah dalam peristiwa Ahzab,